Sallallahu ala Muhammad. Anak laki-laki, anak perempuan. Siapa yang kena jaga mak ayah dia? Kalau dia belum kahwin, anak perempuan belum kahwin, anak perempuan jaga ibu bapa. Bila anak perempuan dia sudah bersuami, maka tidak lagi wajib menjaga ibu bapa kerana dia wajib melayan suami. Tapi bila laki-laki itu sudah beristeri, dia wajib lagi menjaga ibu bapa. Dia kata antara ibadat dengan ibu kita, mana lebih dulu? Maka mak kita panggil, contoh solat sunat. Tengah semayang sunat, mak panggil. Kalau kita tak pergi, mak kita tak ada hal, tak payah berhenti. Tapi kalau kita tak berhenti semayang tu pergi kat mak yang panggil, mak kita akan bersekecil hati dan menjadi sedih, maka hendaklah kita putuskan semayang, layan mak dulu. Adapun solat fardu tak boleh berhenti, melainkan nak menyelamatkan nyawa sahaja. Kalau solat, maka solat yang wajib, solat dulu. Saya menguak masa semayang, batal tak semayang saya? Tengah-tengah baca Fatihah, tidak batal. Cuma kena faham, ulama kata kalau kita sedang melakukan rukun kauli, contoh takbiratul ihram, Allahu akbar, itu tidak batal, sah pun, kena takbir semula. Kalau datang pada Fatihah, tak batal Fatihah, ulang balik ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Maliki yaum ada dawa terganggu, maka maliki yaumiddin wajib ulang semula. Bukan batal sembahyang. Harta kamu tidak akan jadi kurang bila kamu menderma. Apa yang kamu makan bukan harta kamu, itu jadi tai. Sedap mana pun, KFC, kek macam-macam kek, kejap dia makan, masuk dalam jamban, jadi najis. Apa yang kamu pakai pada tubuh badan kamu, itu akan jadi kain buruk, tak jadi harta mu. Mana harta kamu? Yang kamu derma kepada orang lain, itu harta kamu yang kekal di akhirat nanti. Jadi sekarang apa nak buat? Perbanyakkan harta kita. Apa maksud dia? Perbanyakkan sedekah orang. Kita pergi makan pagi, kawan kita, dia makan nasi lemak, kita makan suku, kita belanja, itu sedekah. Walaupun dia orang kaya, kalau dia miskin, lagi banyak pahala. Kita pergi beli ikan, kita tengok orang macam orang susah, makcik ni. Kita kabar ke tokai ikan tu, yang makcik tu, saya bayar. Makcik tu, anak ikan kembung, kecil-kecil, sekilo, baru RM13. Betul tak? Saya bayar. Orang muda dia pandai buat masuk video TikTok, selawat. Lagi orang itu zikir 10,000 ke, ada 10,000 view. Khasiat zikir itu beribu-ribu. Jadi adakah ganda dengan orang yang view kita itu jadi ribu-ribu juga ke guanya? Kalau dia yang benar lah buat kebajikan jugalah ikut TikTok. Jadi tak kira lah TikTok ke YouTube ke apa ke tak. Allah kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu tolong benda yang baik dan benda takwa, pasti kamu share pahala. Ad-dalu 'alal khairi, Nabi kata kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada perkara yang baik, maka dia dapat sama pahala macam orang lain buat. Bila kita berasa kurang, berasa susah ekonomi kita, bersedekah, pasti berjaya. Dia akan jadi murah rezeki. Kita kena muhasabah. Apa benda yang kita jauh dengan mak kita, tak rapat, kita kurang berhubung dengan ayah kita, contoh, perbaiki itu, insya-Allah murah rezeki. Jangan putus asa. Dalam hadis qudsi Allah kata, ana inda zanni abdi bi. Kalau hamba ku suka dia tak dapat kerja, sampai ke mati tak dapat kerja. Berilah sangka baik selalu dengan Allah, bahawa Allah akan murahkan rezeki kita, insya-Allah. Dan sebenarnya ketenangan itu yang paling penting. Walaupun kita belum dapat lagi kerja tetap, tapi hati kita kuat bergantung dengan Allah. Mutmainnah itu kita dapat rasai. Ketenangan hati, walaupun kita tak kerja macam orang lain, tapi hubungan kita tidak putus mengharap kepada Allah. Dia yang menyejukkan hati kita. Barang mana orang pitih banyak, tapi tak senang duduk. Apa tanda kalau Allah sayang kita, dan apa tanda kalau Allah benci kita?
Kalau Allah sayang kita, diberi kita buat taat kepada dia. Kalau dia tak sayang kita, dia tak beri kita buat taat kepada dia. Kita ada mulut, kalau Allah sayang kita, dia jadikan mulut kita jadi baca Quran, berzikir. Kalau dia tak sayang kita, kita jadi maki ke orang, carut ke orang. Sebab Allah bila dia sayang, diberi kita rahmat, bukan nikmat, rahmat. Kasih sayang dia. Apa nikmat? Dapat taat kepada dia. Dan kalau dia tak sayang, dia beri kita jadi buat perkara maksiat, derhaka kepada dia. Hukum sambut birthday bid'ah. Dah haram ke harus? Nabi sambut tak birthday? Tak ada sambut. Dah ada larangan. Nabi pesan, ingat umatku, jangan sekali-kali kamu sambut hari lahir kamu. Ada larangan? Tak ada, maka bid'ah itu harus. Dengan potong kek tidak dilarang ulama. Yang dilarang budaya yang tidak dikerjakan oleh semua bangsa, seperti tiup lilin. Tiup lilin ambil daripada orang Majusi. Faham? Jadi jangan duk tiup lilin. Potong kek bukan orang agama. Kita berhutang dengan orang sampai mati tuan hutang. Nak bayar ke siapa? Isteri anak sulung kepada siapa? Bini dia sudah kahwin lain. Dia berhutang dengan orang, tapi tuan hutang itu sudah mati. Bila dia nak bayar, tuan hutang tu mati dah. Faham lagi? Jadi nak bayar ke siapa hutang tu? Anak si mati ke isteri si mati? Isteri si mati kahwin lain dah. Dengar baik-baik. Inilah dipanggil fenomena masyarakat kita. Kita takkan bayar masa tuan dia hidup lagi. Tunggu mati, sibuk nak bayar. Bila mati, baru nak pergi bayar hutang. Betul tak? Masa tuan hidup tak bayar. Ada lagi. Bila mati, baru dah sedap hati. Allah, apa mati tu. Budak dia main, kena pergi atur. Itu penyakit. Perangai ada ondek panggil. Masa hidup bayar, sudah dia buat belanja. Betul tak? Ni tak, masa mati. Tu mujur pergi bayar. Ada orang, dia dah atur ke waris hutang tu, dia bos dalam tabung masjid. Haram. Hutang orang mati, dia pergi sedekah masjid. Dia ajar mu. Mana boleh? Sedekah masjid ni duit yang tidak ada tuang. Faham? Tak ada tuang. Baru ni sedekah ke masjid. Faham? Ni anak dia ada waris. Ingat hutang si mati wajib beri kepada waris. Waris ni apa? Orang-orang yang mendapat pesaka dengan kematiannya. Siapa waris? Kalau kita mati, waris kita, ayah kita, mak kita, bini kita, anak laki, anak puang, 5 golongan. Memberi mana-mana. Khabar ini saka jari. Faraid, bak aku hutang ayahmu arwah. Faham? Apa yang dikecualikan daripada azab kubur? Para nabi, para wali, kanak-kanak, orang gila. Kanak-kanak mati, dia tidak ada dosa. Sekalipun anak orang kafir. Bila ada dosa, baligh. Ni kita tengah tidur ni. Faham tak? Tengah syok ni, tengah tidur ni. Tak sedar ke diri lagi. Seronok dengan kereta, seronok oleh bini baru, seronok macam-macam. Bila bangun, mati lagi. An-nasu fid dunya niyamun. Manusia dalam dunia ramainya sedang tidur. Iza mata intabaha fananima. Bila mati barulah bangun dari tidur. Semayang tapi hutang orang tak bayar. Bukan semayang tergantung. Awak punya kewajipan itu tergantung. Lagi awak tak bayar, tak selesai masalah. Maknanya kalau awak dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ada pahala semayang, ada pahala zakat, ada pahala puasa, ada pahala haji. Tapi awak ada berhutang dengan orang, tidak dapat masuk syurga. Itu maksudnya. Kita pahala semayang ada dah di akhirat. Ada pahala zakat, ada pahala korban, ada pahala selawat, ada pahala baca Quran. Tapi hutang orang tak bayar. Jadi walaupun ada pahala banyak, kita tak boleh masuk syurga lagi. Kawan kita boleh masuk, padahal pahala sama banyak dengan kita. Kenapa dia boleh masuk, saya tak boleh masuk? Dia tak ada hutang orang dah. Cukup dengan pahalanya itu membawanya ke syurga. Kita walaupun ada pahala, hutang tak selesai lagi. Maksudnya kena bicarakan dulu hutang itu di padang mahsyar. Anak jantan ni
dia kena tahu 5 perkara. Faham lagi? Baru panggil anak jantan, baru hero panggil. Yang pertama, kalau orang kafir minta tolong ajar dia ngucap, dia pandai ajar. Orang kafir kata, cik ajar kita syahadah. Kita nak masuk Islam. Dia kata gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Dia kena tahu. Faham lagi? Yang kedua, orang suruh doa selamat, dia boleh. Baca doa sikit minta selamat. Dia boleh. Allahumma sallimna wa sallim auladana wa sallim azwajana wa sallim muslimin wal muslimat kulluhum ajma'in. Boleh. Faham? Yang ketiga, kalau orang suruh bang, boleh. Mana-mana orang minta tolong, dia boleh belaka. Mak, bang, dia pergi bang. Deng, bang tak bila tak ada. Dia bang. Yang keempat, dia boleh semayang-mayang. Naik ada jenazah, nak ustaz dah main naik, dia pun naik. Boleh mayang jenazah. Walaupun dia bukan jenis orang panggil dia, kalau mayang jenazah orang panggil dia, dia tak sahur, tapi boleh. Faham lagi? Dan yang kelima, dia boleh takbir raya. Bila lepas singa dia sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia boleh. 5 perkara tu anak datang boleh waktu lelaki. Bolehkah beri contoh munafik dalam bab ibadat? Melambat-lambatkan semayang. Sengajalah. Orang nak masuk garik baru nak mayang asar. Nak habis lohor dah baru awak sibuk baru nak mayang. Itu perangai orang munafik. Kemudian yang awal tetapi menunjuk-nunjuk. Itu munafik kau. Dia awal tapi menunjuk-nunjuk tidak kerana Allah. Itu menyakit ramai. Menyakit ujung dia, menyakit awal pun dia. Adakah jadi kafir munafik? Tidak. Perangai orang munafik. Bila perangai orang munafik, dia merosakkan pahala amal kita. Menyebabkan amal kita itu tak ada pahala. Walaupun kita orang beriman. Mayang awal tapi menunjuk-nunjuk. Mayang jemaah menunjuk-nunjuk tidak kerana Allah. Bila kita berasa kurang, berasa susah, ekonomi kita bersedekah, pasti berjaya. Dia akan jadi murah rezeki. Kita kena muhasabah. Apa benda yang kita jauh dengan mak kita tak rapat, kita kurang berhubung dengan ayah kita, contoh, perbaiki itu, insya-Allah murah rezeki. Jangan putus asa. Dalam hadis kursi Allah kata, ana inda zanni abdi bi. Kalau hamba ku sangka dia tak dapat kerja, sampai ke mati tak dapat kerja, berilah sangka baik selalu dengan Allah, bahawa Allah akan murahkan rezeki kita, insya-Allah. Dan sebenarnya ketenangan itu yang paling penting. Walaupun kita belum dapat lagi kerja tetap, tapi hati kita kuat bergantung dengan Allah. Mutmainnah itu kita dapat rasai. Ketenangan hati, walaupun kita tak kerja macam orang lain, tapi hubungan kita tidak putus mengharap kepada Allah. Dia yang menyejukkan hati kita. Barang mana orang pitih banyak, tapi tak senang duduk. Dengan perang dengan mak dan ayah jangan berperang. Siapapun mereka dan apapun kejahatan yang mereka buat. Kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak telah pun dimaterikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa wajib dia menghormati dan mentaati mereka. Hari ni ramai yang berperang dengan mak ayah ni, ramai yang tak puas hati dengan mak ayah ni, ramai. Kuliah dia main tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Pi buat umrah tiap-tiap tahun tapi dia ada masalah besar dengan mak dia. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah, walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Tetapi ketahuilah, ibu ni walaupun dia kafir, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu.
Hari kematian tak ada siapa tahu kata dia akan mati pada hari tu. Pusat jatuh, telinga nampak macam melebeh ni, hidung nampak jatuh apa. Yang tu berlaku pada sebahagian orang. Kalau berlaku kepada semua orang, maka nescaya semua orang tahu bila dia nak mati. Tengok kat telinga kan. Telinga jatuh dah ni. Tak boleh pergi mana ni. Hidung jadi, lepas kata hidung jatuh. Tanda-tanda tu tak berlaku pada semua orang, berlaku pada sebahagian kecil. Kalau masuk barzakh, orang yang mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tak bagus, daripada hari pertama tu dia akan disiksa. Nabi sebut sehinggalah Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Saya sebut satu je contoh siksaan yang berterusan tu, antaranya kata Rasulullah, ni Nabi tengok dengan mata kepalanya sendiri dalam mimpi, dan mimpi para rasul itu hak, benar dan wahyu. Nabi kata, aku melihat di alam barzakh sekumpulan manusia berada di dalam sebuah rumah api yang tertutup. Api itu dinyalakan di dalam rumah itu, dan manusia-manusia itu terkepung di dalamnya, sedang api menjulang-julang di dalam rumah itu sendiri. Maka terapung-apunglah lelaki dan perempuan-perempuan yang telanjang di dalam rumah itu. Mereka kekal begitu sehinggalah kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perang dengan mak dan ayah jangan berperang, siapapun mereka dan apapun kejahatan yang mereka buat. Kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak telah pun dimaterikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa wajib dia menghormati dan mentaati mereka. Hari ni ramai yang berperang dengan mak ayah ni, ramai yang tak puas hati dengan mak ayah ni, ramai. Kuliah dia mai tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Pi buat umrah tiap-tiap tahun tapi dia ada masalah besar dengan mak dia. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah, walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Tetapi ketahuilah, ibu ni walaupun dia kafir, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Siapa yang puasa tapi dia tak boleh jaga mulut dia, puasa tapi duk membawang, puasa tapi duk mengumpat orang, puasa masih sebarkan aib orang, puasa masih fitnah orang, puasa masih menipu orang itu dan orang ini, Nabi kata Allah tak perlu dengan puasa kamu. Kerana dosa-dosa mulut itu boleh membaham dan membenamkan keseluruhan pahala puasa yang maha besar. Pahala puasa ni sampai Allah Ta'ala sebut, amalan lain Tuhan sebut. Siapa buat haji yang mabrur, dia dapat sekian-sekian. Siapa yang sedekah RM1 dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan bayar sekian-sekian di dunia sebelum akhirat. Siapa yang buat ni, Allah Ta'ala akan bayar sekian-sekian. My hadis, illa saum, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Dapati bahawa hati dan mulut kalian sentiasa memohon kepada Allah tentang satu perkara, ketahuilah Allah akan memakbulkan perkara itu, permintaan itu. Tuan-tuan muhasabah tak 10 saat. Siapa hari-hari minta redha Allah, minta syurga Allah, mulut dia. Siapa yang bahkan bukan tiap-tiap hari ustaz, tiap-tiap jam, mulut dan hati dia akan sebut, ya Allah, masukkanlah aku dan ahli keluargaku ke dalam syurgamu tanpa dihisab, dihitung dan tanpa diadab. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ketahuilah Allah nak bagi permintaan tu. Sebab yang mengingatkan kita ialah Allah. Yang mengingatkan hati kita, yang menggerakkan bibir kita untuk memohon redha dan syurga ialah Allah, bukan kita. Entah. Kalau kita semua lupa, kunci kereta lupa, kunci rumah lupa, sidai baju lupa, gas nak habis lupa, hak teruk lagi motor, minyak motor lupa, habislah. Hak minyak motor lupa ni nak suruh ingat syurga hari-hari, payah. Tetapi bila hati dan mulut dia selalu sebut tentang syurga, Allah yang peringat, kerana Allah nak bagi benda tu. Tuan-tuan, Nabi cerita, aku tengok satu orang lelaki lintas di titian sirat,
dia berjalan atas titian sirat, terhuyung hayang kanan dan kiri, nak jatuh dah. Tak pergi berat belah kanan, nak jatuh dia imbang balik badan dia, berat belah kiri nak jatuh dia imbang balik badan dia. Macam tu lah, seperti mana terhuyung hayang, seperti mana bergoyang-goyangnya pohon kurma kena angin macam tu. Kalau angin kuat kan, sampai goyang tu, dia macam tu. Macam tu lah orang tu, sak ke kanan, sak ke kiri. Kemudian datang banyaknya selawat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, Nabi sebut banyak. Tuan-tuan, selawat mai syafaat. Selawat tu pegang tubuh dia, dia berjalan tak huyung hayang dah sampai masuklah syurga. Sebiji bola boleh tarik berpuluh ribu orang, semata-mata nak tengok permainan yang tak tambah pun gaji dia, tidak menghilangkan jerawatnya, tidak menaikkan pangkatnya, tidak memasyhurkan nama dia. Tak ada apa. Saya renung, saya tengok apa dia yang dia dapat. Bila saya tengok 30,000 tu keluar daripada stadium, tuan-tuan, ya Allahu Akbar. Bila menang pula Kedah baru ni, dia lompat macam kera. Marah ni marah ada api kan. Kita marah nak api kan. Dia jadi seronok pelik ni. Saya berhenti kata, saya perhati tengok umat Nabi Muhammad. Tengok keluar kan, hak melompat, hak menjerit, hak bersiul, hak menyanyi. Tak tahu ni dia nak apa kata seronok. Dia boleh apa mesti tak tahu. 30,000 keluar api. Senang aja nak impun. Maka Dajjal jauh lebih mudah untuk sekali dia main. Beratus ribu orang daerah tu akan berimpun main kat dia. Dia bukan ada bola, lebih daripada bola, kekayaan, emas perak, makanan ketika mana bumi, kebuluran ketika tu ada kat dia. Macam mana orang tak main rumun, lebih daripada tu lagi. Saya nak beritahu ni, poin saya nak beritahu ialah, tengok di sini, apabila seseorang itu sentiasa mengingati Allah, banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka permintaan dia akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ingati Allah ni betul-betul Ustaz. Macam mana Ustaz? Allah, banyak zikir, banyak sebut Allah. Kerana apa? Kerana seorang munafik tidak akan mengingati Allah Azza wa Jalla dengan banyak. Takkan. Yang ni Allah sebut dalam Quran. Seorang munafik dia tidak akan berulang kali menyebut nama Allah dalam kehidupan dia, takkan. Kecuali apabila Allah Ta'ala iktiraf orang tu Muslim. Kena berlatih dan kena ada usaha ke arah itu. Antaranya kena belilah tasbih. Tasbih apa pun tak ada, ya Allah kenapa lah susah sangat nak ingat. Makan pun tak baca doa makan. Punya tak ingat dengan Allah. Untuk kita hak masih hidup malam ni, tuan-tuan ni, untuk mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat Lailatul Qadar, minta dengan Allah. Ya Allah, mati dalam keadaan masuk syurga Firdaus dalam keadaan tanpa hisab dan azab. Ada orang masuk syurga Firdaus tapi kena timbang. Ada. Masuk syurga Firdaus tanpa ditimbang dan tanpa azab. Itu permintaan. Duduk dalam raudah, minta yang tu. Dapat tempat duduk depan multazam, minta yang tu. Dapat ruang malam Lailatul Qadar, minta yang tu. Yang tu yang paling tinggi sekali. Ni minta naik pangkat. Tu minta naik pangkat, dapat kerja tempat elok. Minta yang atas, Allah makbul yang atas. Hak bawah ni semua Allah bagi. Dia akan ada seorang anak yang paling taat, yang paling kasih, yang paling jaga mak hak sakit ni. Dia mesti ada. Mesti ada. Dia tak ada 5-5 tinggal. Tak tahulah, saya tak tahulah hak saya jumpa lah. 5-5 tinggal. Jarang lah. Jarang. Ada tapi jarang. Kalau ada 8 anak, 8 tinggal. Mak hak lumpuh tak boleh buat apa ni. Jarang. Selalu kita jumpa ayah lumpuh terus satu badan, mak lumpuh terus satu badan. Allah akan tinggalkan salah seorang anak menjadi anak yang paling taat. Anak ni dia ada buat satu pahala ataupun satu kebaikan yang membuatkan Allah pilih untuk dia taat dan menjaga ibu atau ayah dia. Hak cerita saya buat tu salah satu contoh. Betul. Mati, meninggal pada bulan Ramadan, malam Jumaat selepas buka puasa, di dalam solat ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari. Tuan-tuan nak cari hak lagi mahal siapa dia? Tak jumpa dah. Malam Jumaat tu dah angkat dah azab alam barzakh malam Jumaat. Siapa saja yang meninggal.
Bulan puasa double lagi sebab meninggal bulan puasa. Dalam semayang double lagi, jadi 3 dah. Ketika sujud kepada Allah, waktu meninggal tu, waktu sujud sampai anak cucu pergi keluar. Subhanallah. Kekayaan dan kemasyhuran apa yang boleh beli waktu dan hari kematian kita? Tak ada. Yang boleh beli hanyalah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah takdirkan kematian kamu mulia, maka mulialah kamu di sisi Allah. Kerana waktu dan tarikh dan tempat kematian itu tidak boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. Dia akan tahu orang ini sedang nazak. Ya tuan-tuan. Dia jadi nafas dia laju, dia jadi tengok satu tempat, kita cakap pun dia tak cakap, dah tak tengok kita dah. Jadi kita cakap panggil dia pun dia dah tak tengok kita. Waktu tu dia dekat-dekat nak melihat dua alam. Waktu tu dekat-dekat di ambang pintu barzakh. Ambang pintu barzakh. Waktu tu kita cakap panggil ayah pun dia tak tengok dah. Dia tengok satu tempat nafas dia tarik kan. Kadang berpeluh kan. Kita waktu tu dekatkan mulut kita di telinga dia, kita kata la ilaha illallah. Ayah sebut la ilaha illallah. Dia akan dengar tuan-tuan, dia akan dengar. Waktu tu dia akan ada kekuatan. Semua kita termasuk saya perlu dibantu dengan sebutan la ilaha illallah. Cahaya yang paling terang di mahsyar adalah cahaya yang terbit dan terpancar daripada 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Cahaya tu macam mana Ustaz? Cahaya ni nak beritahu tuan-tuan, macam tuan-tuan tengok cahaya bulan mengambang, begitulah bercahayanya wajah 70,000 orang ni. Maksudnya nampaklah Ustaz di mahsyar. Memang kita akan nampak cahaya yang paling terang adalah cahaya mereka ini. Yang lain lagi ratus bilion manusia yang lain, kesemuanya tidak bercahaya. Tuan-tuan, ada orang cita-cita dia mati di Madinah. Mati tuan-tuan, mati ialah satu benda yang tak boleh pilih. Mati ialah satu perkara yang tidak boleh dipilih. Sekaya apapun orang itu, semasyhur apapun orang itu, kalau dia mati dalam keadaan dia sujud, bermaksud itulah yang dipilih oleh Allah. Dia tak boleh munafik. Mati ni dia tak boleh munafik. Kita kata orang dia baca Quran, betul meninggal, kita kata munafik dia ni, semua orang kenal dia. Tak boleh. Orang tak boleh pilih cara untuk dia mati. Kan? Baca Quran 8 jam, kalau Allah Ta'ala kata dia meninggal pukul lain, jam lain, dia meninggal jam lain. Kerana mati itu Allah yang pilih. Sebab tu Nabi ajang Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Pada hari kematian kita akan mai kawan-kawan kita. Dia adalah ulama, dia adalah hafiz Quran. Maka hari kematian dia kita tengok ratusan para ulama datang, ratusan ahli Quran datang untuk memberi syafaat waktu mati. Kerana sesungguhnya kawan-kawan yang soleh boleh memberikan syafaat. Maka perbanyakkan kawan-kawan yang baik. Kadang bila orang yang tak berapa soleh ni meninggal, kita tengok pada hari dia meninggal, ramai kawan-kawan 30-40 orang, tapi semua berantai bergelang. Yang seluar pendek pun ada mai, hasbunallah wa ni'mal wakil. Melayu Islam. Bila jenazah dibawa masuk dalam masjid, seorang pun kawan-kawan hak bergelang berantai ni tak masuk dalam masjid. Tunggu di luar ya. Saja mai sebab kawan mati. Tuan-tuan, orang pertama yang kita ingat bila kita masuk syurga siapa tuan? Siapa? Kita fikirkan ayah dan ibu kita. Yang kedua, isteri dan anak-anak kita, ahli keluarga kita. Mencari-cari kita di dalam syurga, yang tu yang akan berlaku. Memang itu yang akan berlaku. Memang itu yang akan berlaku. Kerana kehidupan syurga adalah seperti mana perasaan dan kehidupan tuan-tuan malam ni.
Dari segi apa? Bukan semua segi. Dari segi kalau tuan-tuan minum, air tu boleh mengalir masuk di sini dan tuan-tuan rasa kesedapan air tu. Macam tu, sama. Dari segi tuan-tuan melihat pada malam ni, melihat dalam syurga juga tuan-tuan akan melihat dan bernafas. Sama. Maka bila masuk syurga, kelam kabut kita hari pertama, kelam kabut kita mencari ahli keluarga kita. Apa makna nikmat syurga? Kalau ibu kita dalam neraka, ayah kita dalam neraka, sedang disiksa oleh para malaikat. Apa makna syurga? Ada orang dia buat baik dengan kucing, dia masuk syurga. Cekak. Allah Ta'ala panggil 2 ekor kambing. Kemudian Allah Ta'ala kata tanduk kambing tu, dia pun tanduk kawan ni. Intah, Allah Ta'ala kata tanduk sampai habis. Dia pun tanduk 1, 2, 3 sampai 1 bilangan, Allah Ta'ala suruh berhenti. Nabi kata dulu kambing ni di dunia dia tak ada tanduk, kawan ni duk tanduk dia. Maka di mahsyar Allah Ta'ala panggil untuk balas balik. Tapi dia tak ada syurga, dia tak ada neraka. Allah Ta'ala pun arah, kunu turaba, tukarlah kalian menjadi tanah. Waktu tu orang kafir tengok, kuntu turaba, semua pakat sebut kalau jadi tanah pun bagus. Tak ada dah waktu tu, tak ada dah. Kalau tak ada dah. Dia kalau tang ni. Kalau tang ni, kalau aku semayang kan bagus. Kalau aku tutup aurat kan bagus. Kata itu di sini. Kalau Allah Ta'ala timbang seorang sehari, maka memerlukan 8 bilion hari. Biar. Ingat, saya beritahu ni, ingat. Jangan tinggal surah Al-Mulk. Jahat terah mana pun kita, jangan tinggal surah Al-Mulk. Nak tidur, buka handphone. Buka handphone, tengok surah Al-Mulk, download siap-siap. Nak tidur, pasang. Tak boleh bagi alasan tak ada internet. Duk ada dalam tu. Tidur, buka file, pasang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 7 minit. Lepas tu tidur. Kalau esok kita mati, esok surah tu cover kita 24 jam. Baca surah Al-Mulk. Tak ada siapa boleh mempertahankan kamu daripada disentuh oleh mungkar dan nakir kecuali surah ini. Surah lain tak boleh. Kita tak ada budaya 3-4 minit sebelum buka puasa semua berdoa. Allah menjadikan umat Nabi Muhammad ni, doa dia Allah tak tolak. Apatah lagi bila bulan puasa, tambah lagi sebelum berbuka, waktu yang mustajab. Berkumpul itu untuk berdoa. Kalau kemas lagi, pak berdoa, wahai Allah, anak aku Ismail ni puasa. Wahai Allah, terimalah puasa dia, masukkanlah aku dengan dia dalam syurga. Wahai Allah, isteri aku ni puasa, kami puasa. Wahai Allah, sebut nama isteri, nama anak. Subhanallah. Terima puasa kami wahai Allah, seperti mana kami berhimpun melakukan amal ibadah kepadamu wahai Allah, himpunkanlah kami sekeluarga dalam syurga Firdausmu wahai Allah. Ini orang terlepas pandang. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia maha baik. Sebab tu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ada pula cakap maha baik apa ustaz, makcik semayang siang malam tak kaya-kaya. Baik apa ustaz, makcik menikah 26 tahun seorang anak pun tak ada. Makcik sampai lah pun tak menikah. Baik apa yang Tuhan tu ustaz? Makcik tahu tak, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, kami mohon pada Engkau Tuhan, bagilah kami bahagia di dunia, bahagia di hari kiamat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Dalam doa tu kita minta bahagia di dunia. Ulama-ulama bincang apa makna kita minta bahagia di dunia. Anak banyak, harta banyak, kereta banyak. Yang dimaksudkan bahagia dalam dunia ni ialah ketenangan. Kalau kita banyak wang, kalau kita ada anak, tapi kalau tak bahagia, apa makna? Tahun 2005, masa saya belajar di Mesir, tiba-tiba kawan kami panggil kami. Dia kata, Don, mai Sat, kita berjumpa, kami nak berkumpul Sat, geng kita kat satu restoran. Kami pergilah kumpul ramai-ramai restoran tu. Sedang kumpul ramai-ramai dekat restoran tu, kawan kami kata, ni ada orang bagi duit lah dekat kita semua.
batch saya lah yang pergi Mesir tahun 2005-2008. Kata, siapa yang bagi dekat kita duit ni? Kawan saya kata, hang ingat tak ada seorang doktor perempuan dekat hospital Pulau Pinang, dia ada tanya kita satu soalan. Masa tu hang dengan kawan saya, kami jadi imam kot kalau tak silap saya masa tu, di surau hospital Pulau Pinang semayang tarawih. Ada seorang doktor perempuan, dia duduk di sebalik tirai. Habis kami semayang tarawih, semua orang tengah duduk morek, dia minta dekat AJK nak jumpa dua-dua budak tahfiz. Masa ni umur saya 2002-2003, umur saya 19 tahun. Jadi dia panggil kami dua, lepas tu dia tanya, kata, boleh tak tolong doakan kepada saya? Kami kata, kami ni boleh doa apa? Bukan doa kami makbul. Kita tahulah diri kita lagu mana kan, walaupun hafal Quran. Tuan-tuan kenal saya Ustaz Don, tuan-tuan tak kenal masa saya The Don. Tuan-tuan tak kenal saya. Macam mana anak tuan-tuan kahak, kami kahak lagu tu serupa lah. Lepas tu kata, nak doa apa tu doktor? Tu doktor tu kata, saya ni ada kanser. Lepas tu kami dengar tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kami kata, insyaAllah kami doa. Kemudian saya terdetik ayat tadi tu. Maka saya kata, doktor, kami bukan boleh buat banyak, tapi ada satu ayat ruqyah zikir yang ada dalam surah Asy-Syu'ara. Allazi khalaqani fahuwa yahdin, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Ayat dia lah. Jadi kami kata, cuba doktor baca ayat ni sampai habis, daripada ayat 78 sampai 83 wirid. Hak tu ya kami kata, sebab kami pun tak ada ilmu, tapi kita ada Quran lah, kita hafal Quran. Doktor tu kata, terima kasih, saya amalkan. Dia kata, lu tu ya, tahun 2002-2003 lagu tu. Lepas tu tak jumpa dah. Sampai kami pergi Mesir 2005. Masa kami 2005 tu, doktor ni dia ada bank in kan duit pada kawan saya. Dia suruh bagi dekat pelajar tahfiz Pulau Pinang. Jadi kami tak ambil hak yang jadi imam tu, kita bagi kat semua kawan-kawan lah. Pasal apa? Sebab doktor ni sembuh daripada kanser dia. Ambil doa ni amal lah. Hak berubat hospital, berubat lah. Hak zikir kena ada. Jadi pada tuan-tuan, berdasarkan cerita ni yang saya ingat, amal dan wiridlah ayat ni. InsyaAllah kesembuhan tu Allah hantar mai. Doa yang tidak akan ditolak, peluang dia 30 hari. Setiap hari. Apa doa yang jangan tinggal? Saya baca kat tuan-tuan doa ni, tuan-tuan hafal. Kita ulang sama-sama 3 kali. Doa ni jangan tinggal. Setiap pagi, siang, malam baca doa ni. Ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali dan sebagainya menyuruh kita amal yang ni. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Doa yang tidak akan Sallallahu ala Muhammad.